Oke, salam dan salam sejahtera dan saya nak mengulas sedikit ya berkenaan dengan video yang dibuat oleh Papa Gomo ya. Yang pada saya Papa Gomo tak perlulah nak menjadi seorang ahli nujum politik dalam negara ini. Kalau rasa-rasa dalam politik ini dah hebat, Papa Gomo sepatutnya dah lama duduk dalam politik, bertanding lah ya kan, supaya boleh jadi ahli parlimen, boleh jadi adun. Dan Papa Gomo ni kita tahu dia cari makan dalam politik. Duduk dalam UMNO dulu pun dikutip oleh UMNO, dikutip oleh Datuk Seri Najib waktu itu. Dan kita tahu hutang dia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu melibatkan saman ya, dibayar oleh UMNO. Papa Gomo ni bukan ada duit. Tetapi Papa Gomo juga harus sedar, Papa Gomo banyak perkara lagi yang Papa Gomo tak tahu tentang sejarah Malaysia, tentang MA63. Papa Gomo bercakap politik hanya sekitar iaitu main dengan isu perkauman, dengan isu agama. Dan Papa Gomo ni layak ke nak bercerita tentang agama? Saya rasa dalam Pakatan Harapan, dalam juga Parti UMNO lebih ramai orang yang hebat tentang ilmu agama. So kita ulas dan kita tonton video Papa Gomo ini dulu sebentar. Kerajaan ni nak tumbang dah. 5 hari bulan dah bermula move nak menumbangkan bapuk tua dan kerajaan ini. Ada pergerakan, dah berlaku dah pergerakan. Tetapi mereka dapat kesan sedikit, maka cepat-cepatlah buat rombakan kabinet. Anwar akan jatuh sikit masa lagi ni. Tak lama guys, tak lama. Cuma saya minta bersabar, istiqamah. Tenang. Kalau kita tak bersabar, kita sama lah macam orang lain. Sabar dan tenanglah. Tunggu. Sementara nak menunggu kejatuhan Anwar Ibrahim ni, kita balik pada Allah, kita baca Al-Quran, fahamkan kalam Allah tu. Jangan jadi macam penyokong Pakatan Harapan ni, budak-budak UMNO ni, dia pandai menggunakan ayat Al-Quran tetapi menunggang. Bacalah terjemahan Al-Quran tu. Baca terjemahan supaya kita faham. Dalam Al-Quran pun menceritakan tentang kaum Lut, dah cerita dah. Dan dalam Al-Quran juga menceritakan tentang sabar. Baca Al-Quran, baca terjemahan supaya kita faham. Moga-moga Allah bagi hidayah kepada yang masih menyokong Anwar Ibrahim, menyokong kerajaan Madanon, terutama mereka dalam UMNO ni yang bersekutu ni. Bertaubatlah baik. Jangan kerana kepentingan dunia yang tak seberapa ni kau gadaikan prinsip, kau jual jiwa kau. Jangan jual jiwa ni. Dunia ni sementara je. Sementara je guys. Dalam video ini kita lihat Papa Gomo ya, apabila menjadi ahli nujum ya dalam politik Malaysia ni, saya melihat dia seperti orang gila dan sasau ya. Orang bodoh dan gila saja yang percaya apa yang Papa Gomo ni cakap. Kalau orang yang punya pendidikan, orang yang punya pelajaran, orang yang melihat politik yang ada hari ini, orang tak percaya dengan Papa Gomo ni. Tapi orang yang fanatik dengan Papa Gomo ni adalah orang-orang yang begitu fanatik dengan politik sehingga kan mereka lupa bahawa politik ini adalah untuk kita memajukan negara. Ya, bukan politik ini untuk satu kaum ataupun untuk satu agama. Tetapi kita berpandukan kepada perlembagaan iaitu agama rasmi, iaitu agama Islam dan juga hak istimewa Raja-Raja Melayu, hak istimewa orang Melayu Bumi Putra, itu adalah yang terkandung. Jadi tidak perlu Papa Gomo nak jadi juara dalam isu ini. Apa yang saya lihat di sini, apabila dia duk asyik sebut kerajaan nak tumbang, Papa Gomo bagi tahulah angkanya kepada rakyat. Jangan duk cerita saja. Macam mana angka yang kamu dapat untuk nak menumbangkan kerajaan itu? Ini tidak pernah dia bagi tahu dekat orang. Dia asyik kata kerajaan nak tumbang. Lepas tu dia kata 5 hari bulan dah move. Dia kata Datuk Seri Ibrahim bapuk tua. Papa Gomo cerminlah muka dia sendiri. Muka dia tu, saya tak katalah muka saya ni handsome, tapi sedar sendirilah Papa Gomo. Ya, kalau kita nak mengulaskan sesiapa pun, kamu kata Datuk Seri Ibrahim bapuk tua pun, dia dah jadi Perdana Menteri. Papa Gomo jadi adun pun tidak. Ahli parlimen pun tidak. Dulu dia dapat jawatan dalam kerajaan waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pun ehsan. Jadi hari ini nak meroyan. Papa Gomo kalau tak hidup dalam politik ni dengan memfitnah dan menipu, tak ada yang kita nampak hari ini Papa Gomo tu. Mungkin bisnes dia yang duk cerita tentang gym ni pun hasil daripada dia kerja makan duit daripada kerajaan ya, ataupun daripada ahli-ahli politik. Papa Gomo mana ada kerja pun. Jadi tak payahlah Papa Gomo nak cerita tentang politik sangat, hebat sangat ya. Pergerakan dah berlaku dan akhirnya dapat dikesan. Ini kata dia yang saya ulas daripada video dia tadi ya. Dan rombakan kabinet ini adalah untuk mempertahankan Datuk Seri Ibrahim. Tidak begitu Papa Gomo. Buat rombakan kabinet pun yang ada dalam kerajaan tu masih kekal ya.
kita tahu peluangnya Sadik masih ada 147. Ditambah lagi dengan 5 orang yang daripada Perikatan Nasional membuat sokongan, kita naik lagi. Tetapi kita ambil yang masih kekal, yang betul-betul daripada gabungan itu ya. Papa Gomo harus tahu, Papa Gomo ni mungkin dia pandai, tetapi dia kadang-kadang bodoh juga kan. Papa Gomo tahu tak dalam perjanjian mereka yang telah pun dibuat, yaitu ada perjanjian yang terkandung apabila berlakunya perjanjian untuk membuat kerajaan perpaduan ini. Saya nak beritahu dekat Papa Gomo supaya Papa Gomo dan walaon-walaon bijak ya, supaya tidak bodoh. Yang pertama ya, apabila kerajaan perpaduan ini boleh dibentuk, akhirnya mereka telah pun membuat perjanjian ya, MOU mereka yang terkandung dalam itu ada 2 klausa. Klausa 4 kurungan A dan klausa 4 kurungan B ya Papa Gomo. Klausa A, klausa 4B ini tadi dia bergabung. Mana-mana ahli parlimen yang telah pun berada dalam kerajaan hari ini di atas nama parti mereka, iaitu parti yang terlibat adalah Pakatan Harapan, UMNO Barisan Nasional, GPS Sarawak, GRS Sabah, dan Parti Warisan. Ini adalah mereka yang tergabung. Dan mana-mana ahli parlimen mereka yang tidak menyokong usul ataupun tidak menyokong kerajaan yang ada, mereka akan secara otomatik ya akan disuruh hantar surat kepada yang di-Pertua Dewan Negara, Dewan Rakyat, dan mereka akan hilang kursi sebagai ahli parlimen dan boleh berlakunya pilihan raya kecil di mana-mana kawasan yang mana melibatkan ahli parlimen ini. Ini Papa Gomo kena tahu. Jadi Papa Gomo tak payah nak berpusing-pusing ya. Yang kedua Papa Gomo kena tahu, iaitu melibatkan contohnya ahli parti pemimpin UMNO yang melibatkan ahli parlimen UMNO. Mereka-mereka ini telah pun tanda tangan bond ya yang melibatkan 100 juta. Begitu juga dengan Parti Keadilan Rakyat. Mereka ada tanda tangani bond sebanyak 10 juta. Mungkin bond yang ada ini tidak begitu kuat ya untuk mereka nak melompat juga, tetapi klausa 4 kurungan A dan kurungan B cukup untuk membuatkan ahli parlimen ini tidak boleh bergerak ya. Ini adalah disebabkan kita tahu kalau tidak berlaku perkara yang seperti mana kita buat klausa ini akan berlaku lompat-melompat yang akhirnya rakyat akan rugi ya di situ. Jadi itu saya jawab dengan Papa Gomo. Yang mana di sini dia minta walaon-walaon mungkinlah untuk bersabar. Kalau Papa Gomo nak bersabar, jangan bersabar sekarang. Papa Gomo tunggu 4 tahun lagi. 4 tahun itu tak lama. Jadi tunggu lagi 4 tahun, kita bertanding, kita lawan. Cara Papa Gomo lepas ni jadi calon. Senang kita tahu dekat Papa Gomo. Saya sebagai ketua cabang Papa Gomo, lepas ni saya bertanding Papa Gomo. Dulu saya nak bertanding, tapi kerana ahli parlimen yang bertanding dekat situ adalah daripada DAP dan dia dah menang dah. So saya kena bertanding dekat DUN. Jadi itu kita dalam politik ni Papa Gomo. Papa Gomo ni mungkin pada saya dia tak layak nak bertanding sebab dulu dia penjenayah kan daripada polis yang mana 2 tahun berkhidmat kena buang sebab rasuah. Mungkin dia ni adalah kes dia yang tak hinggakan dia tak boleh jadi calon ni. Jadi tak payahlah Papa Gomo nak cerita. Tak payahlah nak minta orang istiqomah. Papa Gomo istiqomah sendirilah. Tak payah nak cerita baca ayat Al-Quran dan sebagaimana lah. Pemimpin yang ada dalam Pakatan Harapan tu, Mujahid Yusuf Rawa tu pernah jadi menteri agama, lebih hebat daripada engkau lah Papa Gomo. Kau belajar agama dekat kampung je. Puak-puak yang ada dalam Pakatan Harapan ni, yang ada dalam UMNO tu, yang lebih sekolah tinggi lebih daripada engkau. Jadi saya nak beritahu dekat Papa Gomo ni. Nak jadi beruk, jadilah sendiri. Tak payahlah bawa orang ya. Dia kata di sini, budak UMNO, budak Pakatan Harapan tak baca penterjemahan, tak baca tentang bersabar. Papa Gomo bersabarlah. Kami dah bersabar Papa Gomo. Pakatan Harapan adalah orang yang selalu bersabar. 20 lebih tahun kita tak jadi kerajaan, tak ada isu pun Papa Gomo. Papa Gomo ni duduk dalam politik, duduk dalam UMNO, dia dah dalam kerajaan. Lepas tu duduk dalam Perikatan Nasional dalam kerajaan. Hari ini dia meroyan sebab tak dapat jawatan. Itu je. Tak payah nak minta UMNO bertobat lah. Papa Gomo, hidup engkau kalau tak ada UMNO, tak ada muka engkau hari ini, Papa Gomo. Kalau orang UMNO tak bantu engkau, kau tak ada dalam dunia politik hari ini. Nasib baiklah engkau cepat-cepat pergi cari UMNO. Kau patut berterima kasih dengan Zahid Hamidi ya. Ini lagi lawak. Minta UMNO bertobat. Jangan jual jiwa, dunia hanya sementara. Papa Gomo, kamu tu patut berhenti. Jangan jual diri kamu dalam politik ni. Kamu ni macam pelacur tau, pelacur tua. Berhentilah kamu berbohong. Apa yang kamu cakap,
Orang bodoh aja yang percaya, orang gila yang percaya cakap kamu ni Papa Gomo. Orang yang betul-betul paham tentang politik, orang yang tahu sejarah Malaysia, orang yang menghormati perlembagaan, orang yang pandai dalam politik, tak akan percaya cakap kamu ni hanya sampah. Kalau kamu hebat, kamu bertanding. Ya. Kamu sekarang ni menghasut rakyat. Bukan rakyat yang menentukan kerajaan yang ada hari ini, ahli parlimen. Orang macam kamu ni tak ada gunanya. Kamu bercakap hari ini, berbuih-buih, hanya nak membodek tun untuk nak mencari duit. Kamu tu dah jual jiwa kamu. Kamu jual diri kamu ke mana-mana. Kamu ni boleh dianggap pelacur je sekarang ni, pelacur politik. Yang mencari makan dalam politik. Tanpa kamu bahas isu-isu yang macam tu. Siapa yang nak ni? Sama lah dengan Raja Petra tu. Sama lagi tu yang dengan perempuan tu. Ratu Biawak dan sebagainya. Dunia ni hanya sementara. Betul lah cakap kamu. Tapi kamu janganlah menipu orang. Sampai bila kamu nak jadi penipu? Sana kita dekat Papua Gomo. Kalau kamu tu dah betul-betul pejuang untuk Malaysia ni, kamu boleh masuk Sabah Sarawak. Orang bagi kamu masuk. Kamu sekarang ni masuk Sabah Sarawak. Tak boleh. Malaysia sebahagian tak terima kamu. Tak malu muka kamu tu. Kamu dulu masuk dekat Sabah. Kamu nak belagak. Dulu pakai dengan ikut geng-geng UMNO. Ikut dengan geng-geng Parti Bersatu masuk Sabah. Hari ni kau masuk sendiri kau nak tengok. Kau nak tengok telur kau ada ke tak? Sebahagian rakyat Malaysia ni benci dengan kau. Papa Gomo. Kau nak kita tahu. Kau nak bergerak ke sana ke sini belum tentu. Boleh lepas. Kau nak pergi cerita tentang Perikatan Nasional kamu. Kau ingat Sabah Sarawak suka dengan Perikatan Nasional ni. Ingat suka dengan PAS dan Bersatu ni. Kau nak beritahu dekat engkau. Papa Gomo, aku nak beritahu dekat engkau ni. Kau pergi belajar dulu MA 63, lepas tu kau pergi cerita dengan aku. Kalau kau tak tahu sejarah MA 63, kau jangan cerita tentang politik lagi. Berhenti je kau daripada bercerita politik ni. Jangan jadi sundal politik. Hari-hari kau meroyan pun tak guna. Itu ulasan saya pada kamu ni supaya kamu faham. Sekian dari saya. Ni Daniel Jani bercakap dengan kamu ni Papa Gomo. Thank you.